belanjaan bagi pengurusan sisa pepejal ialah sebanyak 2.0 bilion setahun. Terutamanya kawasan penduduk bandar menyumbang sekurang-kurangnya 1.5 kilo pembuangan sampah setiap hari berbanding 0.8 kilogram bagi penduduk luar bandar. Angka ini terus meningkat dengan pertambahan penduduk dan tahap kehidupan rakyat yang semakin baik. Pembuangan sampah sesuka hati bukan sahaja akan menjejaskan kesihatan manusia, bahkan juga turut mengancam kehidupan laut. Majlis Bandaraya Melaka bersejarah menjadi organisasi pertama di Malaysia yang membina tapak pelupusan terkawal bagi sisa-sisa perbandaran beserta sisa-sisa toksik dari kawasan industrinya. Bersama saya, Nur Ashikin di Pusat Sungai Udang Melaka untuk membuat liputan lebih lanjut. Terima kasih rakan setugas di studio. Seperti yang kita tahu, sisa pepejal ialah apa-apa barang yang sudah tidak bernilai kerana telah rosak atau tidak berfungsi atau dalam erti kata lain dikira sebagai sampah. Aliran pengurusan sisa pepejal ini bermula dari penjanaan sampah di mana setiap individu akan menghasilkan sampah sama ada di rumah, di tempat kerja atau di mana-mana tempat yang mereka lawati. Untuk mengulas lebih lanjut tentang sisa bahan buangan bersama saya, pakar alam sekitar Puan Ijani. Apakah pesan sisa pemakanan yang berakhir di tempat pembuangan sampah? Baik, yang pertama ialah gas metana yang ditemui pada sampah sara organik setelah terjadi perombakan oleh bakteria yang memberi kesan kepada rumah hijau. Gas metana lebih berbahaya berbanding gas karbon dioksida kerana gas ini tidak dapat diserap oleh klorofil tumbuhan. Jadi, hal ini juga kerana gas dari tempat pelupusan sampah ini akan merangkak haba dari atmosfera 80 kali lebih tinggi berbanding karbon dioksida. Gas ini tidak memiliki bau dan warna, sebaliknya berbau belerang. Jadi mudah diketahui jika terdapat kebocoran pada gas. Gas metana ini tidak mudah terbakar, tetapi jika konsentrasinya sebesar 5% di udara, maka gas ini dapat terbakar. Yang kedua ialah terkumpul sisa makanan dan organik yang boleh menyebabkan pembiakan virus dan kuman-kuman yang membahayakan manusia. Jadi ini adalah masalah serius kepada manusia, kesihatan manusia. Jadi sisa-sisa pembuangan sampah juga boleh membawa pelbagai wabak penyakit kepada haiwan-haiwan perosak seperti tikus, lipas, burung gagak, lalat dan lain-lain, sehingga boleh menyebabkan penularan pelbagai wabak penyakit kesan daripada pembuangan sampah sarap yang tidak teratur seperti demam denggi, lau, taun, malaria, keracunan makanan dan sebagainya. Misalnya pembuangan di dalam air boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes dalam air itu dan menyebabkan penyakit demam denggi. Dan yang ketiga, sememangnya semakin banyak makanan yang dijual, jadi semakin banyaklah kawasan untuk pembuangan sampah. Yang mana kawasan kalau kita dapat kurangkan, kita boleh guna untuk kegunaan yang lain. Seterusnya, jika perkara ini tidak ditangani atau diambil serius oleh pihak tertentu, apakah kesan buruk yang akan terjadi? Baik, jika pengurusan sisa pepejal atau pengurusan sampah yang tidak diurus dengan baik akan memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar, malah turut memberi kesan kepada hidupan marine atau hidupan laut. Jadi dapat dilihat hidupan marine mati disebabkan oleh pembuangan sampah atau sisa plastik ke dalam lautan. Anggaran sisa-sisa plastik di lautan bersamaan dengan bilangan ikan dapat dilihat bagaimana kesannya terhadap alam sekitar kepada dunia. Contohnya pada tahun 2050, jumlah plastik dijangka akan melebihi jumlah ikan di lautan. Hasil kajian komposisi sisa pepejal yang dilaksanakan oleh SW Co menunjukkan sebanyak 44.5% daripada sisa yang dilupuskan di tapak pelupusan adalah merupakan sisa makanan yang boleh elak. Jadi contoh sisa makanan yang kita boleh dielak ini ialah makanan yang tidak dimakan disebabkan telah tamat tempoh. Contohnya ialah roti. Kita membeli roti terlalu banyak tetapi kita tidak mampu untuk menghabiskannya. Jadi ini adalah contoh makanan yang kita boleh elak dan diurus dengan baik. Tetapi setiap orang diwajibkan untuk mengasingkan sisa dari sumber iaitu dari rumah. Dan mungkin Puan boleh berkongsi bagaimana usaha ini dapat mengurangkan atau membantu dalam usaha ke arah pengurusan sisa pepejal yang lebih mantap. Baik, kenapa
dengan sendirinya. Jadi sisa plastik dan kertas ini merupakan sisa yang boleh dikita semula. Sekiranya sisa-sisa ini dikita semula dan diuruskan dengan baik, maka kita akan dapat mengurangkan sisa atau sampah yang dihantar ke tapak pelupusan. Contohnya, botol plastik atau botol mineral yang diminum setiap hari mengambil masa selama 450 tahun untuk terurai dan meleput. Jadi tin aluminium atau tin air mengambil masa yang lebih kurang 200 tahun untuk terurai. Sehubungan dengan itu, bagi memastikan sistem pengurusan sistem pembejahan yang lebih sistematik, Perbadaran Pengurusan Sisa Pembejar dan Pembersihan Awam atau dipanggil sebagai SWCO mengambil inisiatif untuk menerapkan dan memperkasakan lagi pembudayaan amalan kita semula atau disebut sebagai 3R dalam masyarakat di Malaysia. Boleh Puan terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan 3R dan apa yang diusahakan ke arah pengurusan sisa pekerjaan yang lebih baik? 3R bermaksud reduce, iaitu mengurangkan penjanaan sampah. Reuse menggunakan semula barang lama, contohnya botol kaca dijadikan sebagai hiasan, tempat simpanan alat-alat tulis, botol mineral dijadikan perhiasan yang boleh meletakkan tanaman hiasan, dan recycle adalah kita semula dengan membuat pengasingan sisa di punca, maksudnya di rumah kita sendiri. Jadi barang-barang yang boleh dikita semula dan tidak membuang barang tersebut ke dalam tong sampah, kerana barang-barang kita semula sebenarnya ialah bernilai. Pihak kerajaan telah meletakkan sasaran kadar kita semula pada setiap tahun. Contohnya pada 2021 mencapai sasaran kadar kita semula iaitu 31.67%, manakala sasaran kadar kita semula pada tahun 2022 yang perlu dicapai ialah 32.50%. Penyediaan fasiliti untuk kemudahan orang awam, misalnya SWCO Perlis dengan kerjasama syarikat konsesi Idaman, Sedihan Berat Majlis Perbadaran KAMA serta Kerajaan Negeri Perlis telah menyediakan pelbagai fasiliti untuk kemudahan orang awam untuk membawa barangan kita semula. Antaranya termasuklah pusat kita semula, pandu lalu ataupun drive-thru di recycle center yang dibina di KAMA atau di Arau Perlis. Pada tahun 2021, jumlah kutipan berat tiada sisa kadar kita semula yang berjaya dikumpulkan sebanyak 89,800 kg atau lebih kurang 89,000 tan. Pihak SWCO juga melaksanakan pelbagai inisiatif bersama Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memperkasakan lagi aktiviti pembudayaan amalan 3R di sekolah. Antaranya termasuklah penganjuran pertandingan kita semula sekolah pada setiap tahun, program bank kita semula di sekolah, yang mana pihak sekolah melalui institusi sekolah yang boleh ditempatkan di sangkar kita semula. Pelajar dapat membawa barang-barang kita semula daripada rumah ke sekolah. Kesannya dapat memberi kesedaran kepada murid tentang amalan kita semula bermula di peringkat sekolah lagi. Apabila sisa-sisa organik ini dihasilkan, maka lebih mudah bagi pihak yang menguruskan sisa pekerjaan ini untuk menggunakan sisa organik. Jadi sisa organik ini adalah sisa yang boleh rebut, termasuklah makanan. Dan sisa yang boleh rebut maka lebih mudah untuk diurus, contohnya menjadi kompos dan boleh digunakan. Jadi tidak perlu untuk kita membuang sampah yang organik itu. Baik, terima kasih bersama saya tadi pakar alam sekitar Puan Ijani. Setiap hari lebih kurang 20,000 manusia di dunia mati keguguran disebabkan kekurangan makanan. Berdasarkan kajian dapat dilihat bahawa pembaziran makanan merupakan faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan sampah yang dihantar ke tapak pelupusan. Selain sisa makanan atau sampah-sampah makanan, sisa lain yang dibuang ke dalam tong sampah seperti sisa plastik, kertas dan lain-lain sisa juga turut dihantar ke tapak pelupusan. Jadi, sebagai masyarakat yang prihatin, wajar kita fikirkan segenap apakah usaha yang dapat kita lakukan dan oleh setiap insan ke arah menghasilkan bumi yang lebih lestari dan ke arah sisa sifar. Diharapkan perkongsian ini dapat meningkatkan lagi pengetahuan dan kesedaran, terutamanya kepada para guru dan pelajar tentang kaedah pengurusan sisa pekerja yang sistematik dan teratur serta kepentingan pembudayaan amalan 3R dalam kehidupan seharian. Sekian sahaja laporan pada hari ini bersama kembali rakan tugas di studio.
Terima kasih kepada rakan setugas. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bagi memperkasakan pengurusan sisa pepejal yang sistematik dan teratur, semua pihak perlu bekerjasama dan berganding bahu dalam mengekalkan kelestarian alam sekitar bersama-sama. Sekian sahaja Buletin Lestari. Terima kasih dan Assalamualaikum.